Alhamdulillah yang berusaha Dr. Syahril bin Khairi, pengurusi Surau Haji Maksum, para asatizah, para imam, para bilal, tuan-tuan guru, alim-alim ulama, ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur dengan izin Allah kita dipilih untuk menghadirkan diri di surau ini bagi mendengar ceramah khas yang kebiasaannya diadakan setiap tahun bagi memperingati peristiwa hebat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Boleh dikatakan hampir setiap tahun juga Surau Haji Maksum ini meraihkan peristiwa tersebut dengan mengadakan ceramah khas dan menjemput penceramah-penceramah yang hebat. Semoga kita mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ceramah dan solat Isyak, nanti seperti biasa kita ada sedikit jamuan untuk semua para hadirin bertempat di kafe Surau Haji Maksum di sebelah belakang, di mana disediakan khas secara gotong royong oleh ahli jawatan kuasa dan ahli karyah surau ini sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berdiri. Kehadiran semua sangatlah dihargai. Moga majlis bertambah seri. Untuk tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput penceramah jemputan kita yang tak kurang popular hebatnya dan yang pasti ramai telah maklum dan mengenali beliau di media sosial dan kuliah-kuliah di luar sana. Beliau adalah merupakan seorang pengasas Tahfiz Darul Wafa dan berasal dari Terengganu. Masih handsome dan segak. Dan beliau adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Luqman bin Daud. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Rasulil Ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Dihormati pengurusi majlis seluruh ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Azza wa Jal dengan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat pemberian Allah yang tidak pernah sama sekali dapat kita hitung. Moga-moga dengan lafaz tahmid, segala puji yang kita panjatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat dalam kehidupan kita, dan nikmat yang paling kita harapkan semakin bertambah adalah nikmat dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tajuk yang diberikan pada malam yang mulia ini, Isra' wal Mi'raj, yang setiap tahun kita pasti akan dengar tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Suatu mukjizat yang terbesar, yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dikurniakan kepada para nabi dan para rasul yang lain. Sehingga berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma a'tallahu nabiyyan syai'a
illa wa a'tallah Muhammadan ma huwa aktsaru min. Kata Imam Syafi'i, bila mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan suatu mukjizat kepada para nabi yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengurniakan mukjizat yang lebih hebat dan lebih banyak berbanding nabi-nabi yang lain kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti kata yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, setiap para nabi dan para rasul dikurniakan mukjizat kelebihan oleh Allah. Tetapi kurniaan mukjizat kelebihan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan suatu mukjizat yang lebih hebat, yang lebih banyak berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Dengan kenyataan tersebut sehingga ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kalaulah dikatakan mukjizat Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada mukjizat para nabi yang lain, bagaimana nak dibandingkan mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Nabi Isa boleh menghidupkan manusia yang telah mati. Sebagaimana Allah menyebut di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-49, wa uhyil mauta biiznillah. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku menghidupkan manusia yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa boleh menghidupkan manusia yang telah mati. Maka apakah mukjizat Nabi Muhammad yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau Nabi Isa boleh menghidupkan manusia yang telah mati, Nabi Allah Muhammad lagi hebat boleh menghidupkan pokok yang telah mati. Pokok yang telah mati boleh bercakap. Manusia kalau mati boleh bercakap, hidup semula boleh bercakap, dia tak pelik tuan-tuan. Sebab manusia ni memang waktu hidup suka bercakap. Suka bersembang. Maka itu sifat manusia dah. Dia suka bercakap. Tak cukup bercakap di rumah, sambung bercakap di surau pula. Dia. Dia kena sambung sembang pula, balik rumah dengan bini pula. Dia suka bercakap. Jadi kalau dia mati, hidup semula boleh bercakap, tak pelik. Yang pelik pokok yang waktu hidup pun tak boleh bercakap, tiba-tiba dia mati, lalu hidup semula boleh bercakap. Dan kisah ini dirakamkan di dalam hadis yang sahih. Bagaimana disebut pada zaman Rasulullah ini, bila mana sahabat makin ramai, menyebabkan Rasulullah berkhutbah, sahabat yang berada di belakang tak berapa dengar Nabi bercakap. Lalu mereka sahabat bermusyawarah nak buat lagu mana supaya Rasulullah berkhutbah sampai boleh didengari oleh sahabat yang berada di belakang. Mereka bincang buat satu tempat yang sedikit tinggi yang dinamakan sebagai mimbar. Mimbar pada zaman Rasulullah dengan 3 anak tangga. Maka setelah siap mimbar pada hari Jumaat, Rasulullah nak sampaikan, tengah menyampaikan khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan seperti mana budak yang sedang menangis. Bayi yang menangis, berteriak. Sehingga bukan saja Rasulullah yang mendengar suara tersebut, bahkan sahabat yang lain mendengar suara tersebut. Lalu Rasulullah turun daripada mimbar menuju kepada satu batang tamar, batang kurma yang telah mati. Yang mana batang kurma itu mengeluarkan bunyi suara yang sangat kuat. Lalu Rasulullah mengusap dan memeluk batang kurma tersebut, lalu diam batang tamar tadi. Kata Rasulullah, kalau aku tidak memujuk batang tamar tadi daripada berhenti menangis, nescaya sampai kiamat dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Kerana batang tamar ini adalah batang tamar yang sentiasa dekat dengan Rasulullah. Sebelum adanya mimbar, batang kurma inilah yang menjadi tempat Rasulullah bersandar. Dan Rasulullah menyampaikan khutbah dekat dengannya. Tapi bila Rasulullah dah ada tempat baru ni, dia sedikit jauh dengan Rasulullah. Kerana sedikit jauh itu terlalu rindu dah, menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang didengari oleh makhluk yang bernama manusia. Tengok batang kayu yang telah mati terlalu rindu sampai hidup mengeluarkan suara kerana kerinduan kepada Rasulullah. Sedangkan kita yang ada telinga, ada mata, ada akal boleh berfikir, bila sebut tentang Rasulullah, hati kita tak pernah
rasa menangis nak rindu kepada Nabi SAW, teruknya hati kita daripada batang kayu yang telah mati. Maka sehingga peristiwa ini menjadi suatu peristiwa yang teragung. Bahkan batang kurma tadi masih ada sampai hari ini ditanam di dalam satu tiang di Masjid Nabawi. Dalam salah satu tiang Masjid Nabi itu ada tertanamnya batang tamar ini di sekitar kawasan Raudhah. Kemudian lelaki bertanya pula kepada Imam Syafi'i. Baik, kalau begitu bagaimana nak dibandingkan dengan mukjizat Nabi Allah Musa AS? Iaitu Nabi Musa boleh membelah lautan sehingga terbelah. Maka apakah mukjizat Nabi Muhammad yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa AS? Antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa AS, yang disebut dalam Al-Quran, kata Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa AS, pukullah lautan dengan tongkat kamu, lalu terbelah lautan sehingga menjadi gunung yang sangat tinggi. Kisah yang teragung. Ketika mana Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Dalam satu riwayat menyatakan bala tentera Fir'aun sewaktu mengejar Nabi Allah Musa adalah tidak kurang daripada bilangan 1.5 juta bala tentera. Yang dikejar adalah Nabi Musa bersama dengan 70 orang pengikut sahaja. Dengan niat, dengan keazaman ingin bunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Dikejarnya sampai ke laut mati. Depan laut mati, belakang Nabi Allah Musa adalah bala tentera Fir'aun. Mudah katanya memang tak selamat. Mudah katanya confirm matilah kalau kira dengan akal. Berenang pun mati, tunggu pun mati juga. Tetapi Allah Ta'ala menzahirkan satu pertolongan yang tidak pernah disangka oleh manusia. Iaitu terbelah lautan sehingga belahan itu sampai ke dasar Laut Merah. Yang terbelah tu adalah sekali dengan dia punya batu karang sekali. Sehinggalah boleh merentasi, iaitu sampai ke pergunungan sebelah. Akan tetapi Fir'aun dan bala tenteranya tenggelam di dalam laut mati. Sebab tu hari ini dibuat kajian, dimasukkan kamera dalam laut mati, maka mereka melihat bahawa terumbu karang dasar ni ada satu garisan yang lurus sampai ke seberang. Menunjukkan bahawa benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Maka kisah ini juga nak mengajar kepada kita bahawa kebergantungan manusia ini bukan kepada sebab, tetapi hakikat kebergantungan adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini juga mengajar kepada kita. Seseorang yang memiliki 1001 sebab untuk berjaya, belum tentu berjaya, melainkan dengan izin Allah. Sebagaimana Fir'aun dia memiliki 1001 sebab yang kuat untuk membunuh Nabi Allah Musa AS. Bilangan tentera dia ramai, Nabi Allah Musa pula tersekat dengan senjata yang begitu hebat. Tetapi sebaliknya yang terbunuh bukannya Nabi Allah Musa, tetapi yang terbunuh sebaliknya adalah Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak mengajar kepada kita hakikat kebergantungan kita adalah kepada Allah. Berapa ramai ada orang dia sangka dengan sebab anak ramai dia bahagia. Rupanya anak yang ramai dia tak menjadikan bahagia juga. Bila kita bergantung pada sebab ni apa jadi tuan-tuan? Kita akan mula pelekeh orang lain. Orang kita kata, kamu tak ada anak susah masa depan kamu nanti, siapa nak jaga kamu nanti? Tua-tua nanti tak ada orang nak jaga susah. Ni tengok macam aku ni ada 10 orang anak. Last kali yang 10 orang anak ni, 10 orang anak dia hantar dia ke pusat jagaan orang tua. Nak kata apa? Maknanya anak ramai belum tentu sebab kita bahagia. Yang hantar anak, yang hantar mak ayah ke pusat jagaan orang tua bukan orang yang tak ada anak, yang ramai anak. Dan yang tak ada anak, tak ada bini, tak ada suami, okey je, hidup senang bahagia, duduk di rumah, tak ada menyusahkan orang. Dan dia pun tak rasa susah. Begitu hakikat bahagia tu kebergantungan pada Allah, bukan pada sebab. Berapa ramai orang dia yakin dengan sebab anaknya ada sijil sekian-sekian, boleh berjaya. Berapa ramai hari ni orang ada sijil engineer, tak dapat jadi engineer. Berapa ramai hari ni orang ada sijil doktor, tak dapat nak jadi doktor.
Batu hidup ni bukan kata kita usaha-usaha dah. Tapi kalau tak dapat, itu bukan rezeki kita. Tawakal kita pada Allah. Kadang-kadang ada orang ni, sijil pun tak ada. SPM je pun gagal. Kerja kampung, jadi tanam sayur. Last kali, bila bertahun-tahun jadi tokek sayur. Kawan dia yang belajar bahagian accountant pula, yang kerja kira duit dia pula. Dia yang tak ada sijil, jadi bos pula. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Tanpa sebab manusia boleh berjaya, dengan sebab manusia boleh berjaya. Maka begitulah peristiwa teragung. Tetapi Allah menjadikan satu perkara yang lebih hebat daripada Nabi Allah Musa AS. Nabi Muhammad, kata Imam Syafi'i, dia boleh membelah bulan sehingga terbelah dua. Kalau Nabi Musa boleh belah laut, Nabi Muhammad boleh belah bulan. Laut, kalau kita tak boleh nak belah pun, kita boleh mandi di laut. Bulan bukan setakat kita nak belah bulan. Sampai ke bulan pun tak pernah ada yang sampai. Yang sampai ke bulan sebab isak gam tu tak kira, tuan-tuan. Tu bulan lain tu. Jadi nak kata pada kita bahawa mustahil seseorang itu boleh membelah bulan. Ada akal fikir. Tapi Allah membuktikan peristiwa mukjizat hebat kepada baginda Nabi SAW. Sehingga kata pakar sejarah, Islam sampai ke negara Cina disebabkan mereka melihat peristiwa bulan terbelah daripada negara mereka. Mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah tengok peristiwa bulan terbelah daripada jauh. Sehingga mereka tak pernah jumpa Rasulullah, tapi mereka beriman disebabkan kerana peristiwa bulan terbelah tadi. Nak kata bukan sahaja di Mekah yang boleh melihat bulan terbelah. Tetapi saat ketika itu, siapa yang hidup, dia dapat melihat peristiwa bulan terbelah. Lalu kemudian bertanya lelaki ni kepada Imam Syafi'i, baik, kalau mukjizat Nabi Muhammad lagi hebat daripada mukjizat Nabi Allah Musa dalam peristiwa belahan laut, bagaimana pula nak dibandingkan dengan mukjizat Nabi Musa yang boleh memancutkan air keluar daripada celahan batu? Nabi Allah Musa AS ni dengan tongkat dia Allah Ta'ala perintahkan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika mana Nabi Allah Musa merayu untuk memohon air kepada kaumnya. Kata Allah, pukullah tongkat kamu pada batu tersebut. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Terpancuk keluar 12 mata air. Lalu apa mukjizat Nabi Muhammad yang lebih hebat daripada itu? Kata Imam Syafi'i, Nabi Allah Muhammad lagi hebat. Allah Ta'ala menjadikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad. Air terpancut keluar daripada celahan jari jemari baginda. Air keluar kot celah batu tak berapa pelik mana lagi. Tapi air yang keluar di celah jari jemari ini satu peristiwa yang ajaib. Yang disebut di dalam hadis. Di antaranya riwayat Sayyiduna Anas bin Malik. Ketika mana nak salat waktu asar, para sahabat ni dia cari air tak jumpa nak berwuduk. Dibawa sebekah air kepada Rasulullah. Lalu mereka mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak ada air nak berwuduk. Rasulullah mencelup tangannya ke dalam bejana air. Sehingga kata sahabat, aku melihat jari jemari Rasulullah di celah itu keluarnya air. Sehingga kami ini dianggarkan hampir 100 orang sahabat berwuduk dengan air tersebut. Bukan sahaja berwuduk, minum dengan air tersebut. Makna bukan 7-8 orang, 7-80 orang sahabat yang berwuduk dengan air yang begitu banyak yang keluar daripada celahan jari jemari Rasulullah. Sebab tu guru saya pernah ada buat teka-teki. Dia kata air apa yang bukan datang daripada langit, yang bukan datang daripada bumi, tetapi boleh digunakan berwuduk. Kita duk cari jawapan, tak jumpa. Air salji, langit. Air zam-zam, bumi. Rupanya air yang keluar daripada celahan jari jemari Nabi SAW. Ini air ni yang bukan datang daripada langit, bukan datang daripada bumi. Lalu kemudian, dia bertanya lagi Imam Syafi'i, baik kalau begitu, bagaimana pula nak dibandingkan dengan mukjizat Nabi Allah Sulaiman AS? Yang mana disebut di dalam surah Saba, Nabi Allah Sulaiman AS ini, yang kata Allah, wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal qitr. Iaitu dan kami tundukkan angin bagi Nabi Allah Sulaiman AS. Yang mana
yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan. Nabi Sulaiman Allah kurniakan boleh terbang di antara langit dan bumi. Ini cerita sahih disebut dalam Al-Quranul Karim. Disebut kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Nabi Allah Sulaiman ni dia ada pemaidani yang boleh terbang. Pemaidani, dan diarahkan angin tersebut untuk membawanya pergi ke satu tempat yang ketika itu kalau perjalanan mengambil masa sebulan hanya sepagi saja. Kalau perjalanan mengambil masa sebulan, sepetang saja perjalanan terbang tersebut. Laju daripada Boeing yang ada pada hari ini lagi. Ini Nabi Allah Sulaiman AS. Kita kalau cerita bab pemaidani terbang ni kita terbayang apa tuan-tuan? Piramli. Ini Piramli lama dah dia nak ajar pada kita sirah ni. Dia ada bacaan dia apa dia? Zam-zam ala kazam. Yang tu kita ingat tuan-tuan. Jadi maknanya nak katanya Nabi Allah Sulaiman ni boleh terbang. Sehingga Nabi Sulaiman pergi terbang pada 3 tempat. Daripada Damsyik pergi ke satu tempat yang perjalanan jauh. Pergi selesai urusan. Dia pun bermalam di satu tempat lagi. Perjalanannya perjalanan sebulan. Ini Nabi Allah Sulaiman. Maka apa mukjizat Nabi Muhammad yang lebih hebat daripada itu? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalaulah Nabi Sulaiman boleh terbang di antara langit dan bumi. Nabi Allah Muhammad lagi hebat. Boleh merentasi sampai ke langit yang ke-7. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini yang kita sebut mukjizat yang teragung. Yang tidak ada pada para Nabi dan para Rasul yang lain. Yang Allah Ta'ala muliakan Nabi Allah Muhammad SAW. Sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membawa makhluk sebaik-baik makhluk. Membawa makhluk sebaik-baik makhluk dengan sebaik-baik kenderaan yang dinamakan sebagai burak. Burak ni, tuan-tuan disebut kata ulama, burak dia bergerak satu langkah dia sejauh mata memandang. Dan burak dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, tidak naik dan tidak turun, straight saja. Maknanya tak ada rasa bergegar tu tak ada. Kalau burak ini sampai ke kaki bukit, bukit kalau tempat tinggi, kaki depan jadi pendek, kaki belakang jadi panjang. Kalau dia turun ke curam bukit pula, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Tapi tak akan bergegar, straight saja. Pasal apa? Kenderaan yang hebat, bawa orang yang hebat. Macam kita hari ni lah. Bawa orang nombor 1 Malaysia takkan dengan kancil kot. Kurang-kurang Mercedes. Ataupun apalah kereta yang kalau letak air tu tak berkocak. Pasal apa? Bawa orang sebaik-baik, semulia-mulia, sehebat-hebat manusia. Maka burak membawa Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai satu tanda pertama yang kita nak sebut dalam waktu yang ringkas pada malam ini, iaitu untuk menzahirkan ada perjalanan akhirat. Allah Ta'ala nak gembirakan Rasulullah kesedihan dengan akhirat. Setelah Rasulullah menghadapi kematian 2 manusia yang paling Rasulullah sayang. Pertama, meninggalnya Abu Talib, bapa saudara yang paling Rasulullah sayang. Abu Talib menyatakan dialah yang bagi, kalau kita sebut bahasa kita hari ini, suaka politik. Dia yang bagi perlindungan, jaminan keselamatan pada Rasulullah. Maknanya selagi aku hidup, tak ada orang boleh sentuh Rasulullah. Siapa yang nak ancam bunuh Muhammad, langkah mayat aku dulu. Ini jaminan Abu Talib. Allah matikan orang yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Disebut dalam satu riwayat yang lain, selang beberapa hari, meninggal pula isteri yang paling disayangi oleh beliau. Iaitu Khadijah binti Khuwailid. Perempuan pertama masuk Islam di saat orang lain menolak dakwah Rasulullah. Orang yang mengorbankan harta di saat Rasulullah tak ada harta, dialah yang korban harta untuk dakwah Nabi. Allah matikan 2 manusia yang banyak memberi bantuan dakwah Rasulullah. Maka ulama' dia bincang pula, kenapa Allah matikan 2 manusia penting ini? Kerana Allah nak ajar pada kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Islam yang sampai pada kita hari ini bukan kerana jasa manusia. Bukan kerana Nabi ada pak saudara samsing yang menyebabkan dia menang dakwah, tidak.
Bukan kerana Nabi ada bini kaya, dia boleh bawa dakwah pada kita, tak. Tapi dengan izin Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran ni, Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah, demi sesungguhnya aku yang menyempurnakan cahaya agama ini, walau ditentang oleh orang kafir. Berarti, walau kita hari ini tak angkat tangan doa untuk kemenangan Palestin, Allah beri juga kemenangan kepada Palestin. Walaupun hari ini kita tak pernah fikir pun pasal mereka, hari ini kita tak pernah infak pun untuk mereka, Allah tetap beri kemenangan pada mereka. Itu jaminan Allah. Dah tu pasal apa kita kena doa juga Ustaz? Kerana supaya menjadi hujah untuk kita depan Allah. Nanti Allah Ta'ala tanya kita, kamu tengok saudara kamu dizalimi, apa yang kamu buat? Sekurang-kurang kita ada hujah, ya Allah, tiap waktu solat aku angkat tangan untuk mereka, ya Allah. Tiap kali ada peluang bersedekah, aku infak untuk mereka, ya Allah. Itu hujah untuk kita. Bukan kerana Islam menang sebab harta kita. Ni surah Haji Maksum kita ni. Kalau satu kampung ni tak imarah, Allah tak rugi pun. Kalau kita kedekut bakhil tak infak untuk surah kita, sikit pun Allah tak rugi. Kerana ni bukan rumah kita, ni rumah Allah. Allah jaga. Jadi maka begitulah Allah menjaga agamanya. Dengan kesedihan yang melampau ini, Allah gembirakan Nabi SAW dengan iaitu kegembiraan akhirat sebagai pengubat Nabi SAW. Sebab tu kita kalau kita sedih, tak ada benda yang boleh merawat hati kita melainkan iaitu keyakinan kita terhadap akhirat. Ketika mana hidup kita ni disempit dengan pelbagai ujian. Miskinnya kita, hutangnya banyak, niaganya tak laku, berbalah anak beranak, hidup dalam keadaan macam-macam ujian. Ketika itu akhirat yang menjadi pengawat kepada kita. Kematian yang menjadi pengingat kepada kita setelah mati ini adanya alam akhirat. Yang mana setiap perkara yang kecil yang kita buat di dunia pasti dibalas oleh Allah. Sebesar apa yang kita buat pasti dibalas oleh Allah. Maka Isra' dan Mi'raj mengajar kepada kita pembalasan itu pasti ada kepada kehidupan manusia. Sebagaimana adanya balasan baik, adanya balasan buruk. Saya pernah bersembang dengan seorang arwah, seorang penggali kubur, mungkin sebahagian daripada tuan kenal penggali kubur lama di Selangor ni juga, sekitar Shah Alam. Dia duduk di Kampung Delek, Kelang. Dia gali kubur ni ramai dah. Saya tanya dia lebih kurang dekat 30 tahun dia kerja dia gali kubur. Saya tanya dia, saya kata, abang tak pernah jumpa ke cerita pelik-pelik sepanjang gali kubur? Dia kata, Allah, banyak sangat Ustaz. Dia kata. Banyak sangat, dia kata, sampai dia kata, kerja gali kubur ni seolah-olah tazkirah harian Allah kepada hidup saja. Allah muliakan kematian si penggali kubur ni, tuan-tuan. Waktu setelah dia meninggal dunia hari itu, Allah Ta'ala jadikan masjid berebut nak bawa jenazah dia untuk solat jenazah di masjid. Lalu diputuskan untuk solat jenazah di Masjid Negeri Shah Alam. Dan jenazah dia pula, tuan-tuan, disolatkan di ruang atas solat Masjid Negeri. Ruang atas. Ia jenazah yang kedua yang disolat di bahagian atas. Biasanya kalau di Masjid Negeri ni bawa buat ke bawah. Tapi Allah muliakan dia kerana nak meraihkan ramai orang. Allah Ta'ala takdirkan dia disolat di buang bahagian atas. Tapi saya sempat bercakap, sembang, kenal dia sebelum dia meninggal. Saya pernah tanya dan dia cerita betapa benarnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pembalasan Allah. Kadang-kadang Allah perlihatkan pada kita ni atas dunia. Dia kongsi, dia kata bagaimana dia pernah urus satu jenazah. Dia tak sebut nama jenazah ni. Cuma dia kata sebagai pengajaran. Dia kata, dia pernah gali satu liang lahat ni sampai sepanjang 7 kaki. Yang dia kira jenazah ni kalau 7 kaki memang confirm muat dah, dia kata. Tapi waktu dia nak tanam jenazah ni, tuan-tuan, maka tengok-tengok tak muat nak masuk dalam liang lahat. Bila dia ukur balik 8 kaki muat kot, dia kata ni, dia pun letak tepi jenazah, gali pula lagi sekaki, 8 kaki. Ambil jenazah nak masuk dalam liang lahat, tak muat lagi. Dia ukur lagi, tengok sikit lagi 9 kaki muat kot ni. Lalu dia letak tepi, dia gali 9 kaki. Kemudian dia ambil balik jenazah, tuan-tuan. Lalu kemudian bila ukur balik tak muat lagi. Dia kata, biasa Ustaz, pengalaman saya, kalau memang dah tak muat,
biasanya memang tak muat dah. Maka waktu tu dia ni dah lama dah buat kerja ni. Jadi dia kata, dan orang yang melihat ketika menjadi saksi. Memang ramai orang tengok ketika itu. Jadi dia nak tutup aib si mati ni, apa dia buat? Dia kata beritahu pada orang ramai, dia kata boleh tak tolong tunggu kat tempat jauh sikit. Dia kata kami ni dah rimah dah ni. Duk gali kubur lama sangat ni, kami dah rimah, biar kami sendiri buat kerja. Jadi waktu orang lari, dia kata, Ustaz, kami terpaksa tekan juga mayat ni supaya masuk juga ke liang lahat. Waktu saya tekan Ustaz, dengar bunyi tulang-tulang patah. Tak perak bunyi, tulang patah. Dia tekan juga sampai ke liang lahat. Bila dia kambur, baru dia panggil ahli keluarga datang. Maka saat ketika tu, dia kata, saya Ustaz, kalau bila urus jenazah macam ni, kita tak nak dengar pun keburukan dia. Apa pun kita tak nak dengar. Tapi Allah nak zahirkan juga sampai orang cakap perihal jenazah ini, dia ni waktu dia hidup, tanah orang pun dia mengaku tanah dia. Tanah orang dia ambil suka-suka hati. Sebab tu tuan-tuan, orang yang suka ambil hak orang ni, maka Allah Ta'ala pasti akan balas dia. Tak atas dunia, akhirat Allah balas. Jadi maka dengan sebab itu apa yang nak disebut, ada orang yang Allah Ta'ala dah tunjuk perlihat pembalasan atas dunia lagi. Sebab itu kita ni Isra' Mi'raj ni mengajar kepada kita apa yang kita buat hari ni tak terlepas daripada perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil perbuatan kita, sebesar perbuatan kita akan menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yang kita nak sebut suatu perkara yang penting, iaitu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga Allah Ta'ala memberikan satu perintah, iaitu penurunan tentang ibadat salat dengan menjemput Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham Rasulullah naik ke langit bukan kerana Allah itu bertempat di langit, itu tak boleh. Kerana pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu wujud tanpa tempat. Itu pemahaman yang jelas. Sebab ada orang faham Isra' Mi'raj ni, Allah ni berada di langit dengan dalil Isra' Mi'raj. Itu tak betul. Itu terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kalaulah dia katalah pemahaman yang batil ni kata Allah berada di langit ni kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka persoalannya di mana Allah ketika mana sebelum alam dan langit ini diciptakan? Tu tak boleh jawab. Sebab apa? Kalau orang yang mengatakan Allah di langit, di mana Allah di saat sebelum alam bumi dan langit diciptakan? Sedangkan bumi dan langit ini perkara baharu yang datang kemudian, yang diciptakan kemudian. Maka dengan sebab itu Allah jemput Rasulullah ini dengan hiburan akhirat ini, dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewahyukan perintah solat. Tidak seperti Allah perintahkan puasa, zakat yang lain, melainkan spesialnya, istimewanya sembahyang dijemput di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Baik, apa yang kita nak sebut, apa sebenarnya solat dalam kehidupan kita? Apa kita ini, pandangan kita tentang salat di dalam kehidupan. Semalam pun saya duduk forum Isra' Mi'raj juga. Maka yang kita bicarakan bagaimana kesan sembahyang ni satu kesan yang hebat dalam kehidupan kita seharian. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran salat ini dengan berulang kali. Dalam ayat awal surah Al-Baqarah, bila Allah Ta'ala menerangkan siapakah dia al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman pada perkara ghaib dan mendirikan sembahyang. Dalam ayat yang lain Allah Taala ulang dua perkataan, aqimus shalah wa atawuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Kenapa diulang dua perkataan ini? Karena salat adalah hubungan manusia dengan Allah. Adapun zakat hubungan manusia sesama manusia. Maka sekiranya saat seorang itu dia meninggalkan sembahyang, bererti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang biadab dengan Allah, sudah pasti dia biadab dengan kedua ibu bapanya. Orang yang biadab dengan Allah, sudah pasti dia biadab dengan makhluk. Maka sebab itu orang yang meninggalkan salat, sudah pasti dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu apabila orang yang tak sembahyang, apa jadi? Maka berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam masyarakat, dalam kehidupan seharian.
Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Kata Allah Ta'ala di dalam ayat ini, sabar dengan salat diletakkan perkataan dekat. Kita biasa jumpa ayat ni kalau kita baca surah Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah. Diletakkan dua perkataan yang dekat, sabar dengan sembahyang. Kalau kita fikir pasal apa tak letak sabar dengan syukur, ataupun tak letak sembahyang dengan puasa, tetapi diletak perkataan sabar dengan salat ini dalam keadaan perkataan yang dekat. Sebab apa? Kita sambung selepas azan. Azan dulu. Azan dulu. InsyaAllah. Azan. Allah. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد 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 Allah. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله وشرف درجة والمقام. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi lah. Pasal tak boleh lama dia nampak muka saya macam nasi minyak lah. Pasal MC dah umum dah, pengusi dah umum, tadi ada makan. Jadi kena tunggu jugalah sebab nak makan. Jadi
Kembali pada ayat yang kita sebut tadi, Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka kata ulama tafsir, kenapa disebut sabar dengan sembahyang? Kerana orang yang banyak solat, maka dia banyak sabar. Maka bahkan kita perhati begitulah dalam kehidupan kita. Orang yang jaga solat berjemaah lebih sabar daripada orang yang semayang seorang diri. Dia lagi sabar. Orang yang semayang berjemaah ni dia lagi sabar daripada orang yang semayang seorang-seorang. Sebab kita semayang seorang, kita fikir nak cepat sudah. Tapi bila semayang berjemaah ni, dia terikat dengan peraturan solat berjemaah. Kita tak boleh buat lebih pada imam. Contoh dalam bab takbiratul ihram. Bila kita semayang berjemaah, kita kena tunggu imam selesai takbiratul ihram, baru kita boleh angkat takbiratul ihram. Selesainya bila imam ni dah selesai sebut Allahu Akbar, itu tanda selesai. Kebetulan imam pula jenis lambat masuk niat. Lambat masuk niat ni, dia angkat takbir tu 13 rakaat. Allahu Akbar, lambat. Kata makmum, lambat sangat tu imam. Dia kata aku angkat dulu. Ini yang berlaku ni. Bila angkat saja, imam tak selesai takbir, dia angkat takbir, maka tidak sah solat dia. Bukan tak dapat pahala jemaah, solatnya tidak sah. Solat tu tak sah. Itu penting ilmu. Pasal kita solat berjemaah, solat semayang seorang tak ada masalah. Bila semayang berjemaah terikat dengan peraturan dia. Maka selesai takbir bukan pada perbuatan. Kadang-kadang ada juga terimam, lapah laju perbuatan lambat. Ada juga Allahu Akbar, tapi tangan ni dia lambat sikit sampai ke dada dia. Tak, sambat sampai. Jadi kita makmum tak wajib intai. Terimam tu selesai tak lagi akad takbir. Dia tak wajib intai. Cukup pada dengar lafaz, cukup. Tapi yang saya jumpa berapa orang gitulah, tuan-tuan. Dia geng-geng ni dia tak duduk depan, dia duduk belakang-belakang. Dia duduk belakang-belakang. Pasal apa? Bila sudah semayang, dia mudah nak balik. Dia tak masuk kuliah. Jadi bila semayang, imam takbir, dia pun takbir sekali dengan imam. Kononnya dia ni paling awal dapat pahala solat berjemaah. Walhas semayang pun tak sah. Sebab apa, tuan-tuan? Tak ada ilmu, jahil. Jadi maka sebab itu kita semayang berjemaah terikat dengan ni. Atau orang yang jaga salat berjemaah, banyak salat berjemaah, tinggi sabar dia. Orang yang semayang seorang, kurang sikit sabar dia. Orang yang semayang jarang-jarang, kurang sikit sabar daripada orang yang semayang seorang-seorang yang istiqamah ni. Orang yang tak semayang langsung, cepat panah baran. Itulah kajian yang kita buat. Orang yang tak semayang memang cepat panah baran. Dia cepat nak marah ke orang. Sebab apa? Sebab nak taat Allah pun dia tak boleh sabar. Maka dalam urusan dunia lagilah dia tak boleh sabar. Saya pernah bercakap dengan pegawai mahkamah syariah. Dan dia mengakui, dia kata, Ustaz, betul. Sebahagian besar kes cerai yang berlaku dalam masyarakat adalah disebabkan punca tak semayang. Dia kata. Suami isteri tak semayang ataupun salah seorang tak semayang. Kalau semayang pun semayang jarang-jarang. Maka dia kata, bila bercerai bukan kes yang besar-besar pun, kes yang kecil-kecil. Jadi bila panah barang ni, benda yang kecil pun boleh bawa pada perceraian. Antaranya yang berlaku di Mahkamah Syariah Malaysia ni, dia kata, iaitu suami cerai isteri sebab berebut remote televisyen. Bodohnya. Kalau kita fikir Allah, bodohnya. Mabuk ketum ke apa ni? Maknanya apa? Benda yang tak sepatut bercerai pun. Berebut remote TV. Barangkali suami nak tengok Gusti barangkali. Perempuan pula nak tengok 7 hari mencintaimu. Dah. Balah tuan-tuan. Cerai terus bini Allah. Nanya bini. Antara kes cerai. Ni saya cerita betul ni. Berlaku di mahkamah syariah kita ni. Bukan luar negara ni. Iaitu suami cerai isteri sebab bini masak tak sedap. Nanya. Masak tak sedap kena cerai juga. Tak. Dia nak katanya begitulah hakikat tenat apabila orang meninggalkan semayang. Lepas tu anak kita jagalah semayang. Siapa yang jaga semayang, insya-Allah Allah bentuk akhlak dia. Saya sendiri dulu mengajar sekolah rendah SK, sekolah kebangsaan. Sebelum saya berhenti jadi guru kerajaan, kita mengajar sekolah kerajaan. Antaranya bila kita tanya budak darjah 6. Dia ada 3 kelas, kelas paling bijak, pertengahan, yang kelas hujung. Biasa kelas pertama ni kalau kita tanya siapa yang tak semayang, tak ada angkat tangan. Kelas yang kedua, siapa yang tak semayang adalah lebih kurang dalam 5-6 orang tak semayang. Kelas yang ketiga, yang tak angkat tangan tu 5-6 orang, yang lain semua tak semayang.
Ni kelas hujung, tak sembahyang. Bila kita tanya pasal apa tak sembahyang, dia kata, Ustaz macam mana nak sembahyang? Mak saya pun tak sembahyang, dia kata. Mudah dia jawab. Bapak saya tak sembahyang. Sebab tu, saya pernah jumpa tuan keluarga yang tak tahu kiblat rumah kat mana. Bayangkan tuan, saya pernah jumpa dengan orang yang tak tahu kiblat. Tulang saya, kawan saya nak tumpang rumah dia ni, nak sembahyang. Nak sembahyang asar sebab dah nak masuk waktu maghrib dah. Kalau pergi ke surau memang tak sempat. Jadi tumpanglah rumah kawan ni, tanyalah si ayah ni. Maknanya pakcik, kiblat rumah ni kat mana? Kata ayah dia, tanya anak dia pula. Kiblat rumah kita kat mana Ayah boleh tanya macam tu, tuan. Makna dia mengadap selama ni, mengadap ke mana? Tak sembahyang. Jadi nak kata dahsyat. Apa hakikat tak sembahyang? Sebab itu, kata guru saya ingat sampai hari ni, nak tengok keadaan masyarakat tu macam mana, tengok rumah Allah dia macam mana. Kalau rumah Allah dia imarah, Allah jaga masyarakat. Kalau rumah Allah tu imarah, orang tua datang, orang muda datang, insya-Allah Allah jaga tenang masyarakat yang macam ni. Tapi bila Allah Ta'ala, bila rumah Allah tak terjaga, saya pergi ke satu tempat di Terengganu, kawasan pedalaman sikit. Beberapa tahun yang lama dah. Pergi sembahyang maghrib. 3 orang jemaah masjid, tuan-tuan. 3 jemaah. Lelaki, muslimat tak ada. Kemudian saya pergi masjid yang sama. Sembahyang Jumaat. AJK terpaksa buat pengumuman. Yang duduk kat luar tolong masuk dalam. Kita dah nak mula dah ketua Jumaat ni. Sebab apa? Yang dalam tak sampai 40 orang. Tuan-tuan. Sampai terpaksa buat pengumuman. Bila kita duduk bercakap dengan orang kampung, Allah Ustaz, curi kuat sungguh kat kampung kita ni. Hidup tak tenang, tuan-tuan. Mencuri kuat. Sampai dia orang curi di weather jalan tu, tuan-tuan. Tak tahu dia jual ke mana, dia curi di weather jalan tu. Jadi makna nak katanya, bila di masyarakat ni dah tenang, tuan-tuan, hidup pun tak tenang. Dan saya pernah pergi juga di satu kampung, surau dia, tuan-tuan, surau kayu. Kampung masuk dalam sikit, tapi saya pergi kuliah. Dia punya jemaah saya kira sama ramai ataupun ramai sikit daripada jemaah kita malam ni. Surau kayu je. Besar ni je surau dia. Besar yang kawasan dalam ni. Kecil je. Sudah kuliah saya tanya AJK, surau ni memang sebab ada makan ke ataupun memang tiap-tiap malam ni. Macam ni. Dia kata, Ustaz, surau kita Alhamdulillah setakat ni, dia kata, memang macam ni lah selalunya. Saya pergi pula waktu time Ramadan, dia suruh saya jadi imam Qiyamul Lail. Pergi-pergi yang duk tunggu sambut kita ni budak-budak. Dia orang mungkin tak tidur kot rasanya. Dia duk sambut kita kat tangga. Kita ni hati punya jahat, kita sangka budak ni memang tak semayang kot nanti kot. Rupanya budak ni sampai ke witir dia ikut kita. Sampai ke witir, sahur sekali. Sehingga kata sahabat ni, dia kata, Ustaz, saya bukan nak cakap besar, Ustaz. Kalau kampung kami ni, Ustaz, kalau Ustaz bawa motosikal, tinggal kunci kat motosikal, masuk kedai ke, maka insya-Allah tak akan hilang punya, dia kata. Takkan hilang punya motosikal, Ustaz. Letak kunci kat motosikal macam tu je. Dia kata, kalau hilang juga, dia kata, kalau hilang juga, orang kampung lain datang curi, dia kata. Dia kata macam tu. Kami kenal seorang-seorang anak muda kampung kami ni. Tu yang dia orang ni datang sembahyang berjemaah. Kami kenal seorang-seorang, dia kata. Jadi nak kata sampai begitu dia punya jaminan. Sebab apa tentang sembahyang. Jadi sebab itu, moga-moga kita ni pakat-pakat jaga solat. Anak kita, suami kita, ahli keluarga kita, bawalah datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita kena umpan dengan makan baru datang masjid, tak perlu. Tak perlu kena umpan dengan kambing baru penuh surau, tak perlu. Maka setakat cukup kita yakin bahawa setiap langkah Allah ampun, balik pun Allah ampun. Mari dalam keadaan tenang, balik tenang, mari lapar, balik kenyang. Tu ya. Ni malam ni mari lapar, balik kenyang ni. Saya sengaja mari tak makan ni sebab tahu dah jemputan mesti ada makan. Kalau bulanan tak ada makan, jemputan ni ada makan. Jadi insya-Allah. Jadi setakat itulah sebagai perkongsian ringkas, sembang-sembang jelah tuan-tuan. Nak kuliah lebih-lebih tak pandai-pandai. Isra' Mi'raj ni begitulah. Secara kita memahaminya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat atas pertemuan kita pada malam yang mulia ini. Dan saya ambil ruang dan peluang juga tuan-tuan muslim-muslimat, di mana saja saya berkuliah, saya sentiasa kempen siapa-siapa nak wakaf untuk pembangunan dan pendidikan. Saya ada pendidikan percuma yang sedang saya buat. Satu tahfiz percuma yang saya buat di Seksyen 7 Shah Alam, ada 20 orang pelajar.
Kemudian ada satu pusat pengajian Fardu Ain orang Pencen dekat Terengganu yang ada 120 orang Pencen mengaji Quran dengan mengaji Fardu Ain. Dia orang pergi, kita sewa banglo, kita bayar gaji ustaz-ustazah, dia orang pergi mengaji balik. Alhamdulillah. Dan kemudian yang ketiga kita sedang duk bangun sekarang ni pondok orang Pencen dekat Terengganu juga atas tanah wakaf sekali dengan surau. Yang sekarang ni kita duk nak siapkan surau lah. Siapa-siapa yang nak ambil bahagian sama dengan kita punya ni, boleh satu lot kita buka dengan RM50. Ada nombor akaun kat sini. InsyaAllah siapa-siapa yang berniat boleh jumpa saya lah lepas solat nanti. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang pada kelemahan di sisi. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada malam yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama dalam keadaan baik di akhirat kelak dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, selesailah sudah ceramah khas Isra' Mi'raj kita pada kali ini. Jutaan terima kasih kita ucapkan juga kepada Ustaz Muhammad Luqman kerana memberikan kita kefahaman memandang peristiwa Isra' Mi'raj kali ini dari sudut pandangan yang sangat-sangat berbeza, dan semoga ia memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.